You are live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segmen kali ini, kita akan bersama dengan Ustaz Salahuddin, itu sahabat saya. Siapa yang sedang menonton, ada orang masuk lah. Okay, insyaAllah kali ini kita tidak mengadakan tazkirah, tapi kita akan majlis bertahsin, memandangkan esok kita akan bertarawih, Ustaz, betul? Betul. Jadi kita harus perbaiki surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari pengajaran Ustaz sendiri. Ustaz, sebelum kita mulakan, kongsi sikit. Kalau ingat belajar kan, boleh tak kita belajar menggunakan stylus? Sekarang kan ada Quran canggih kan. Bolehkah kita boleh gunakan stylus atau hanya mendengar menggunakan audio? Apa pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gunakan stylus untuk belajar ni memang boleh. Dengarnya sedap. Okey, tapi tak ada orang yang boleh tegur. Stylus tak boleh tegur kita. Itu masalah dia. Bagus, kita boleh tunjuk, stylus boleh bunyikan. Sama ada kita dengar betul atau tidak, itu satu hal yang lain. Kemudian kalau kita cuba sebut, stylus tak dapat tangkap kan? Salah. Kita betul, kita tak tahu. Itulah masalah dia. Okay. Tapi sebagai panduan asas boleh. Kita boleh jika kita sangkut mana-mana kan, tak pasti macam mana nak sebut dia, macam mana nak baca dia. Jadi kita boleh gunakan stylus untuk beri kita kefahaman sikit. How does it actually sounds like, macam mana dia bunyi kan bila kita sebut tu. InsyaAllah boleh. Nanti marah pula orang stylus Okay. Dari itu kita mulakan bacaan Al-Fatihah daripada Ustaz sendiri. Nanti diikuti dengan saya dan nanti Ustaz boleh perbaikilah. Sama-sama kita perbaiki. Saya harap para pendengar semua adalah Quran di depan ke mukadam supaya kita sama-sama semak bacaan Ustaz Salahuddin. Silakan Ustaz. Kalau siapa-siapa yang ada mushaf tu, tengok mushaf bagus juga Okay. Improvise. Okay, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awuz nama dia. Mana kita minta perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian baru kita masuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah macam itulah bunyi dia. Alhamdulillah. Merdu sungguh. InsyaAllah. Kepada semua bapa, abang-abang, cik suasana yang ingin menjadi imam. Okay. Kali ni saya boleh baca Ustaz. Kalau dan Ustaz semak dan berikan sikit pencerahan di mana kesilapannya, insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Kalau kita dengar sekali kita okey memang kan. Okey. Okay, Ustaz. Kalau kita dengar di hadapan guru yang mahir, dia akan dapati banyak yang tak okey sebenarnya. Kalau kita bukan untuk kita trying to demoralize people lah. Kita nak bagi tahu kat mana kita boleh perbaiki. Itu nama tahsin. Nama tahsin tu namanya memperbaiki. Memperbaiki sebutan. Sebab apa? Kita baca Fatihah ni sebanyak 17 kali dalam satu hari kan. Sekurang-kurangnya. Subuh 2, Zuhur 4. Betul lah? Asar 4. Kemudian Maghrib 3 dan Isyak. Itu belum masuk Qabliyah dan Ba'diyah. Kemudian belum masuk lagi tahajud ke, semacam sunat yang lain kan. Sekarang pula tak lagi tarawih ni. Ramai yang akan jadi imam kat rumah ni. Betul. Sahabat saya Ezri ni bikin program ni memang sesuai untuk masa-masa COVID-19 ni kan. Kita stay home ni dah macam lockdown dah. Okay. So insyaAllah yang kita tadi dengar bacaan, it is considered not bad. Okay, considered not bad. Sebab apa? Ada yang lagi lebih teruk. Ini okey lah. Kita kalau orang yang tak belajar tajwid, dia okey je. Sedap ni Azri baca, Masya Allah. Okay. Yang pertama sekali bila kita belum masuk surah Fatihah, kita ta'awuz kan. Kita dengan banyak orang kan. A'udhu billah tu zai. Dah tukar zal jadi zai. Bila kita tukar huruf ni, makna dia pun ada yang lari. Ada yang tak lari, ada lari. So bila tukar makna, tukar huruf, tukar makna, maka sebenarnya itu kesalahan yang besar. Jali nama dia. Lahan jali nama dia. Tu. Dan kesalahan besar ni kalau kita tak nak ubah, kita nak ubah tu haram hukum dia. Okay? Jadi yang kesalahan yang kecil tu dia panggil kesalahan yang tersembunyi, lahan khafi, khafi tersembunyi. Maknanya orang yang mahir saja kau dengar dia dapat tahu. Okay? So yang jali tu adalah bila kita tukar huruf atau tukar baris sehingga menukar makna dan tidak diiktiraf oleh mana-mana ulama qiraat. Itulah dia yang jadi salah besar tu. Okay? Kalau kita tak tahu tak apa, tak sengaja. Bila kita tahu tu, kita kena berusaha sungguh-sungguh untuk perbaiki bacaan kita insyaAllah. So you have done a good move that you presented your recitation so that at least people like me can hear and then we can comment lah. Okay? Yang pertama tu Alhamdulillah, basmalah tu okey lah. Okay, basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim kan. Tapi dia ada dekat roha tu, dia kadang ada macam syubham, hampir masuk bunyi kha. So Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita nak betulkan sebut ha, sudah hampir masuk jadi kha. Okay, nanti kita boleh semak balik lah. Kemudian kita ulang balik alhamdu, jadi hampir disyubhah kepada kha. Alham, jadi alham, itu beza dia. It's very subtle actually. Perlukan banyak latihan lah. Alhamdulillahi rabbil, bukan rabbil, rabbil, ada kata dekat pa tu kan. Rabbil alamin. Jangan rabbil. Ramai orang baca gitu tapi Azri baca tak macam tu. Bagus, alhamdulillah. Yang salahnya kebanyakan Rabbil alamin. Dapat tangkap kat mana tu? Dapat tangkap tak? Dekat Rabbil. Rabbil. Dia terberanak kat situ, orang panggil beranak. Lam ada qalqalah. Itu nama qalqalah. Bersalah lah. Dan kemudiannya ada juga diulang balik kan. Basmalah tu kan dia ulang sebagainya Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim jadi Ar-Rahmanir-Rahim, hampir jadi kha juga. Okay. Kemudian ayat yang keempat tu Maliki Yaumiddin, kita tekan kat situ sedangkan itu adalah huruf lin dalam tajwid lah. Mana lembut Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu, iya dia ada syaddah dekat iya tu kan. So you kena tekan sedikit. Iyyaka na'. Ain tu kurang masuk.
tapi rata-rata alhamdulillah actually quite good. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini nasta'in itu dia jadi nasta'in, dia jadi ta jadi to tebal. Jadi kita tukarlah. Okey, so itu tak boleh kena faham. Kemudian ihdinas jadi macam kan? Ihdinas dia bukan tapi dia ke bawah. Ihdinas, dan jangan ihdinos. Nos jadi nun dia tebal disebabkan apa? Kita terbawa-bawa oleh sebutan sod yang tebal. Sebenarnya sod dia tebal. Dia punya nun dia tak tebal. Jadi ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan hantar punya tol ni dah banyak jadi ta. Siratan. Jadi kurang tebal. Dia kena ni semua huruf apa? Kita tebal kan ya. Kena sod dot toza kan. Ta. Siratal tol bukan siratal. Siratal lazi jadi lazi zai. Tu bertukar huruf. Okay, so I hope you can pick up dari sini kan. Dia bertukar huruf. Siratal lazi ringan dal. Lazi na'an'amta hamzah nun kemudian masuk baru ain. So na'an'amta alai bukan amta alai dia ta dah masuk pada ain. Betul kat situ mungkin kita tak perasan lah. Kat situ kena betulkan an'amta alaihim. Ada orang berhenti kat situ sebab apa? Nafas tak cukup panjang. Okey, dibolehkan situ kan. Kemudian ghairil, alhamdulillah hantar punya ghairil bagus, ghain bagus. Ini orang-orang yang apa, orang Melayu pelat kan. Barang orang apa. Ini memang expert. Itu tak payah ajar tapi ghain dia okey, ra dia nanti tak okey. Okey. Ghairil surah tu. Dia punya ghain makhrajnya dekat mana? Dekat dalam tu. Pangkal lidah tu. Ril, ra, Izril. Tipis kan? Kalau dia Izril, nama aku baik dia panggil Izril lah. Izril, okay? Ghairil maghdu ghain ni dia bergerak urut di sikit. Maghdu bukan magdu. Maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim waladdallin. Dia punya dot tu sepakat semua ulama menetapkan 6 harakat tak ada diskaun. Oh, 6. Tak ada diskaun. 6 harakat. Tak boleh 5, tak boleh 7. Dia 6 harakat. Sebelum dia jumpa pada lam. Lam tu pun tak boleh. Lin tak boleh. Pasal apa? Dia bila nak dia check dia, jejak saja touch and go. Dan tak payah kita baca waladdallin. Kan ada kan bukan mesin-mesin kan kita kita panggil rem. Orang rem betul boom. Tak payah. Okey. Itu memang tak ada. Okey. Waladdallin. Okey, so alhamdulillah hantar punya ambil gambar lah. I send to you, you can see I have marked for you, tak banyak. Sebab apa? Tidak ada kesalahan yang besar banyak sangat lah. Okay, I think it should be okay. Maybe if you want to share with them, they can see, oh macam gini banyaknya Okay. Ni yang Ezreal punya lah ni. Okay, betul Ustaz. I will show you yang lagi satu, ada orang lain baca, you tengok pun you terperanjat. Okay. I show one more. Yang ini confirm bukan Israel punya. Itu termasuk kesalahan-kesalahan yang besar dan yang kecil. So ingat, ada kesalahan-kesalahan besar boleh. Tukar huruf, tukar baris. Yang panjang pendek ni, kebanyakan ulama mengatakan ia adalah kesalahan yang kecil. Sebab apa? Ramai orang yang tak boleh dapatkan dengung yang betul. Macam ikhfa, idgham kan. Jadi ringan sikit lah.
Kalau semua salah nanti tak ada orang nak baca Quran lah. Betul. Okey, bentar. Saya share. Boleh share. Supaya yang lain dapat tengok. Dan ini jangan pula jadikan kita takut untuk belajar. Masya Allah. Inilah Ustaz Salahuddin. Oh, ni semua yang kena dibetulkan. Ni hantar baca bulat-bulat kat situ lah. Okey. InsyaAllah. Okey, ni secara yang kasar je lah. Cuba tunjukkan yang lagi satu tu, yang masa orang tak nak belajar punya tu. Oh, okey. Betul. Belajar Al-Quran ni, sementara waiting for flash up belajar Quran ni tak ada kira terlambat lah. Saya pun mula sungguh-sungguh selepas usia saya 40 tahun. Dulu memang boleh baca, tapi ingat dah terror sangat. Kali kena tegur dengan isteri. Bila dah selalu kena tegur dengan isteri, tak boleh angkat juga. Okay, Ustaz, saya share untuk semua orang di sini. Sekejap ni dia. Sekejap. Ni kan? Ni dia? Masya Allah. Ada yang bertimpa-timpa rasa. Okay. Oh, seram je nak macam. Ramai seram ni. Ini macam kat sekolah dulu. 40 lebih kesilapan kat situ. Oh, okey. Masya Allah. Baru Al-Fatihah Ustaz, belum lain surah lagi ya. Alhamdulillah. Saya dulu pun masa mula pun sebut dot pun tak betul. Dot ni ada qalqalah. Ada. Rupanya kena tegur dengan Datuk Salihuddin Umar di juri antarabangsa tu. Dia salah seorang guru saya lah, orang Malaysia kan. Jadi kena tegur semana ada qalqalah, huruf dot. Saya betulkan lah. Tapi yang orang yang tegur pertama isteri saya, dia lebih hebat. Dia mula tajwid masa kita sebelum kahwin lagi. Tapi sampai telinga dah panas. Saya dengar tadi baca tak betul panas. Betul. Itulah semalam kita ada sesi dengan Ustaz Abdullah Khairi pun ada orang tanya soalan macam mana nak diimam kan. Dia cakap, "Cara Ustaz kalau baca surah pendek boleh tak?" Baca surah pendek. Ramai yang segan ni besok. Boleh. Sebenarnya kalau ikut kemampuan kita lah. Kalau sekarang ni kita boleh baca yang pendek-pendek. Sebab apa? Tak pernah jadi imam mungkin. Tiba-tiba ni Ramadan pula tak boleh pergi masjid. Lepas jadi imam lah. Kalau tak jadi imam pula, anak-anak cakap apa pula so baca lah mana yang dapat. Dapat yang suratul Ikhlas, Inna A'tayna kan. Rakam pertama, Inna A'tayna kal kautsar. Ketiga ayat itu. Rakam kedua, Qul huwallahu ahad. Ulang-ulang itu pun okey juga. Alhamdulillah. Asalkan yang pentingnya bacaan kita sungguh-sungguh nak baca dengan baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustaz, boleh kongsi sikit kelas yang Ustaz kendalikan? Okey, saya sebenarnya mengajar ni secara sambilan lah. Sebab ada kerja lain. Jadi sebenarnya tak ada kelas yang betul-betul ada schedule. Asalnya saya mula pada 2014 tu mengajar anak-anak saudara lah. Daripada zero sampai dah alhamdulillah dah jadi hero. Dan kemudian anak kawan kan, anak kawan. Dan begitu juga, dan kemudian orang mula kenal dan dapatlah recommendation kat sini, recommendation sana. Itu pun banyak kita tak dapat nak ambil. Terpaksa tolak dan bagi orang lain lah. Dan kemudian guru pula kata saya sepatutnya ajar bertalaki pula. Kena naikkan sedikit talaki. Jadi misalnya talaki ni untuk orang yang sudah melalui tahsin, tajwidnya sudah bagus, dia persembahkan bacaan pada kita. Kita dengar kalau bagus, bertepatan dengan Rasam Usmani, dengan salah satu qiraat tu kan, kita kasih dia ijazah lah. Sebagaimana kita dulu dapat ijazah. Jadi kelas yang saya bikin ni daripada zero lah. Kalau dulu saya pakai kitab Iqra' tu kan, ada 6 jilid Iqra' tu. Jadi sekarang saya dah suka pada kitab tilawah. Kitab tilawah yang 1 jilid sahaja tapi mengandungi 100 muka surat. Kitab tilawah. Itu pada saya lebih mudah dan lebih tersusun lah. Jadi sebab itu saya gunakan.
Ustaz, boleh kongsi nama ke page kalau mereka nak bertahsin kat yang Ustaz? Okay. Macam mana nak mudah-mudahan ada lah peluang. Mudah-mudahan ada lah ramai yang actually on the waiting list actually. Saya tak ada masa sebenarnya. Orang rumah saya pun dia terhad juga masa dia. Okey, boleh lungsur ke Nurul Furqan SG. Nurul N-U-U-R-U-L Furqan Furqan, dia one word semua saya besarkan N sama F lah. F-U-R-Q-A-A-N. Then ada space sikit dan dua SG capital. Capital, okay. Yang F tu pun capital lah, tapi mungkin dalam Facebook type keluar aje. So dia ada space Q-A-A-N, kemudian ada space baru SG. Okay. Tu kena edit sikit. N-U-U-R-U-L F besar, betul? F besar, capital F, F-U-R dah betul, Q tambah lagi satu A. Then ada space. Ada space. Space SG, dua-dua. Dua-dua besar. SG besar? Dua-dua, S dengan G besar, ada space. Ini satu, saya ada lagi satu sebenarnya. Belajar mengaji Al-Quran SG. Alhamdulillah. Tak apa, Ustaz ada Facebook sendiri kan, kita boleh jumpa. Boleh sama-sama Saya ada kongsikan cara-cara menyebut dan cara-cara baca kalimah-kalimah pendek, cara-cara wakaf, dan saya ada juga video-video yang ringkas untuk tunjukkan bagaimana pelajaran tilawah berlangsung, tahsin berlangsung. Kemudian ada juga kelas-kelas workshop yang khusus untuk tajwid, untuk guru-guru yang nak jadi mereka yang nak jadi guru Quran. Misalnya kita tak semua orang boleh dapat ARS. Kadang susah melalui program-program tertentu kan. Jadi kalau nak tunggu ARS memang susah dapat. So kita ajarlah mak-mak ke mana, makcik-makcik, kakak-kakak nak ajar anak-anak dia orang kan. So tapi mereka sudah boleh mengaji. Sudah boleh mengaji dengan betul. So saya ajarkan macam mana nak mengajar tajwid. Ada juga workshop-workshop segitu. Dan saya juga pernah mengadakan program-program makharij wa sifatul huruf, maknanya mengenal kat mana tempat-tempat keluar huruf tu dan apakah sifat-sifat huruf yang mengikut pada setiap huruf hijaiyah. Jadi kalau kita dah kenal ni, kita dapat menyebut dengan baik dan sempurna, dan setiap huruf, setiap kalimah dan setiap ayat kemudian jadi setiap surah dan jadi seluruh Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah, Ustaz, boleh kita akhiri dengan doa penutup. Sekarang tak ada, kita hari ni kita tak buat Q&A, kita cuma bersin. Mudah-mudahan pendengar atau penonton yang melihat Daily Deen menerusi page ni dapat sedikit panduan daripada Ustaz Salahuddin. Panduan sikit mungkin kalau presentasi dengan dia dan kita dapat macam record book macam tadi record book boleh lah memimpin Ustaz. Nanti saya akan letakkan page di ruang komen, insyaAllah, kepada siapa yang berminat. Silakan. Baik, sebelum kita doa tu, mudah-mudahan kita tak ada rasa takut lah untuk jadi imam ni. Jadi imam ni sebenarnya semua 2 rakaat je, 2 rakaat bikin, kalau tak mampu bikin 23, bikin 9, okey, 8 sama 3 witir. Okay? Macam ringkas-ringkas lah, depan anak-anak apa, kalau kau online lah, mungkin ada rasa lain macam sikit lah. So, baca Fatihah je. Fatihah dan kemudian baca inna a'taina kal kausar kan. Dah habis tu kemudian rakaat kedua Fatihah dan qul huwallahu, ulang tu 4 kali dan 4 set dah dapat 8 dah. Tapi ini kalau benar rehat. Kalau kita di antara solat tu katakan lepas 4 tu, kalau kat masjid dia ada bikin macam doa-doa dia kan. Kan ada selawat-selawat. Itu tak tahu tak apa. Itu tak tahu tak apa. Okey. Duduk rehat-rehat nak zikir apa, zikir tak ada, relax aje lah. Baca doa. Betul Ramadan ni doa kita insya-Allah Allah makbulkan. Amalan kita Allah lipat gandakan insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan bermanfaat sesi yang ringkas ini.
Mari kita sama-sama doa lah insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, permudahkanlah lisan kami untuk menutur kalimat-kalimat-Mu dan ayat-ayat suci Al-Quran-Mu yang agung, sehingga kami dapat membaca surah-surah-Mu yang suci, ya Allah, dan dapat kami khatamkan Al-Quran-Mu keseluruhannya pada Ramadan ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana ya rabbal 'alamin. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salahuddin. Maaf tadi pada siapa yang menunggu jam 9.30 tadi. Sebenarnya saya tukar time 9.35. So Ustaz ada mengendalikan workshop Ustaz sebelum ni kan. Jadi kita buat lambat sikit, ada kesilapan teknikal di situ. Jadi kita kena keluar daripada Facebook, tendang kita keluar. Dan kita buka baru punya Facebook live. Mudah-mudahan kali ini krusial daripada Ustaz Salahuddin bermanfaat. Jadi seorang ada confident besok nak jadi imam insyaAllah. Betul-betul penting. InsyaAllah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain segmen. Minggu depan hari Isnin pagi kita ada tafsir ringkas surah Duha, masa Duha jam 10 bersama Ustazah Asma Harun. Maka bersama kami kita live di Daily Deen Hub. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan berkati. Baik, insyaAllah. Barakallahu fiikum insyaAllah ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.